Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, jadi hari ini kita akan sambung. Hari ini kita dah belajar Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Cuba ingat balik, walaupun benda tu dah berlalu, cuba ingat balik. Perang Dunia Pertama, lepas tu Perang Dunia Kedua. lepas tu apa? Perang Dunia Asia Pasifik. Okey? Dan hari ini kita akan lihat apa yang berlaku dekat negara kita selepas daripada ataupun ketika peperangan itu berlaku. Jadi sebelum tu kita lihat dulu. Apakah Okey, bendera apa ini? Nazi. Bendera? Bendera Jepun. Okey? Jepun ada dekat mana? Asia ke Barat? Asia. Bagi cikgu satu perkataan bahasa Jepun. Aishiteru. Kimochi. Okey? Jadi seperti mana yang awak dah tahu, sebelum kita merdeka, okey, kita dah lama dijajah oleh British. Dan ketika kita dijajah oleh British, Jepun melihat Malaysia sebagai satu peluang ataupun satu peluang lah untuk membesarkan kuasa. Okey, agak-agaklah kenapa Jepun nak jajah Malaysia? Apa faktor dia? Apa sebab dia? Hasil bumi. Hasil balap. Strategi. Tentera. Bagus. Petroleum. Hasil bumi lah. Okey, jadi apa yang awak cakap tu betul atau tidak, nanti kita akan lihatlah. Jadi, okey. Seperti mana yang awak cakap tadi, Jepun datang untuk hasil bumi. Jepun datang untuk tentera. Jadi betul. Okey, tujuan utama Jepun menduduki ataupun istilah menjajahlah Malaysia adalah yang pertama ekonomi, yang kedua ketenteraan. Agak-agak dia nak berlawan dengan siapa? Dengan kuasa barat. British. Okey, antara kuasa barat yang terbesar. Di mana pada ketika itu British telah menjajah dan menguasai Asia Tenggara. Jadi kita lihat apakah uraian daripada faktor kedatangan Jepun tadi. Yang pertama, eksploitasi bahan mentah. Okey. Yang pertama, mengapa dia nak cari bahan mentah daripada negara Asia lain? Faktor utama adalah disebabkan oleh sekatan ekonomi kuasa barat. Sebelum ni bukan macam sekarang. Sekarang ni ada perdagangan. Betul tak? Macam kita, kalau nak beras kita import dari mana? Thailand. Kan? Kalau nak lembu import daripada mana? New Zealand. Kan? Jadi pada zaman dahulu dia ada istilah sekatan, di mana untuk melumpuhkan ekonomi negara-negara lawan, dia menyekat sumber-sumber. Jadi oleh itu Jepun perlukan industri. Okey, dia memerlukan pembangunan industri. Apa contoh pembangunan industri kalau ingat Pon-3? Industri apa yang ada? Biji timah di gunung tu apa? Pelang dengan tinan. Getah di gunung tu apa? Tayar. Jadi untuk memenuhi keperluan industri pada ketika itu, okey, diterajui oleh sesuatu yang digelar pemodenan Meiji. Akibat daripada pemodenan Meiji ni, dia ada matlamat yang panjang, matlamat yang jauh untuk membesarkan kuasa siapa? Kuasa Jepun. Okey, jadi dia juga dipengaruhi oleh operasi tentera. Kalau dengar tentang tentera Jepun pada zaman dulu macam mana? Ganas. Okay, dia tidak ada belas kasihan. Bayangkan negara Jepun boleh menakutkan negara besar seperti Amerika, British, okay? Portugis. Jadi antara contoh bahan mentah yang ada adalah biji timah. Biji timah untuk apa tadi? Minyak. Minyak untuk apa minyak? Untuk masak.
Masuk. Minyak bukan minyak kelapa sawit zaman tu. Zaman tu mana ada orang Indo nak cok sawit? Petroleum lah. Minyak atau petroleum untuk apa? Kenderaan lah. Datang untuk apa tadi? Selain ni ada tak? Agak-agak. Galian yang ada kat Malaysia yang Jepun nak agak-agak. Apa? Emas. Perak. Yes. Bagus. Okey. Jadi agak-agak lah selepas beratus tahun ataupun hampir 100 tahun, Malaysia dijajah oleh British. Agak-agak senang tak orang Melayu pada ketika itu untuk menerima Jepun? Ya ke? Senang. Ya ke senang? Okey, kita lihat. Okey. Jepun datang untuk menduduki Malaysia ni bukan dengan cara keganasan. Okey, dia datang untuk menawan hati orang Melayu ni melalui propaganda. Apa maksud propaganda? Betul. Tipu helah. Betul tipu helah, tapi bukan secara terang-terangan. Okey, propaganda ni adalah memberi kata-kata manis, memberi janji-janji manis kepada orang Melayu. Sebab Jepun sebelum dia menjajah, dia kaji dulu. Dia kaji, oh, ada tanah Melayu. Okey, tanah Melayu ni sekarang di bawah naungan British. Oh, orang Melayu ni rupanya tak suka dengan orang British. Jadi dia bawa satu propaganda yang bernama Rancangan Semakmuran Asia Timur Raya. Okey, di mana dia mendapati ataupun dia membawa imej yang kita orang Asia ni kena mempertahankan hak kita sebagai orang Asia daripada kuasa barat. Agak-agak orang Melayu nak tak? Nak lah, sebab dah hampir 100 tahun dijajah. Jadi itu hanyalah propaganda. Muka depan je. Okey, maksud tersirat dia adalah untuk apa? Dia sebenarnya dia nak apa dia tu? Hasil ekonomi je. Okey? Dia nak hasil ekonomi je. Tapi dia tak guna cara British. Dia tak guna kuasa beras ubud. Okey? Masa mula-mula lah. Okey, di situlah tujuan utama dia untuk kukuhkan ekonomi Jepun. Okey? Ada soalan? Mudah je kan? Mudah. Jepun ni. Jadi soalan kita, break. Soalan sementara waktu. Pada tahun berapa Jepun menduduki Malaysia? 1947. 1946? 47? 41. Ingat ni penting ni. 57. 1941. Okey, di mana Jepun menjajah atau menduduki Malaysia lebih kurang 3 tahun. Okey, sehinggalah tahun 1940. 45. Alright. Itu faktor utama lah. Okey, faktor utama dia nak bahan mentah. Sebab apa dia nak bahan mentah? Sebab dia nak melawan dengan kuasa barat. Okey, sambil-sambil tu dia nak memodernkan negara dia. Bila dia nak modernkan negara dia, bahan mentah dalam negara dia tak cukup, dia minta daripada negara lain. Tapi dia jajah secara propaganda. Okay, next. Kepentingan ketenteraan. Okay, antara sebab dia jajah tanah Melayu dulu, kenapa agak-agak? Kenapa bukan Indonesia? Pernah fikir tak? Kenapa Kenapa Jepun ni, dia kalau ikutkan, dia lagi dekat dengan Filipina. Kan? Kenapa dia tak pergi Filipina dulu? Sebab sana sejuk? Sebab sana kecil? Sebab kalau kamu lihat peta Malaysia, peta dunia, Malaysia ni ada dekat tengah-tengah negara ASEAN. Apa maksud negara ASEAN? Asia Tenggara lah. Apa contoh Asia Tenggara? Filipina, Laos, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kemboja, Timor Leste. Jadi Malaysia tu ada dekat tengah-tengah. Jadi Jepun melihat Malaysia sebagai satu tempat yang strategik untuk jadikan satu pusat. Sebab apa? Contohlah, sekiranya dia berjaya menawan Malaysia, okey, dia senang nak target. Dia target ke bawah dulu ke, dia nak serang Indonesia dulu ke, serang Thailand dulu ke, dia strategik. Okey, dan lagi satu sebab,
dia target Malaysia dulu adalah pada ketika itu British menjadikan Singapura sebagai pangkalan utama. Okey, pangkalan tentera utama. Jadi apakah matlamat utama Jepun kuasai Asia Tenggara, kakak? Ha? Kedudukan strategik. Untuk lawan dengan siapa? Lawan dengan kuasa barat. Okey, sebab lagi satu, okey, dia membawa propaganda di mana dia nak memperjuangkan hak orang Asia. Okey. Okey. Ya, jadi selepas tu dia akan cuba untuk melawan Singapura. Tapi adakah dia terus memasuki Singapura? Nanti kita akan lihatlah. Jadi berkait dengan ekonomi tadi, tujuan utama dia nak kuasai Asia Tenggara adalah untuk mendapatkan telaga minyak Sumatera. Dan Jepun menggunakan taktik yang digelar sebagai serangan kilat. Serangan kilat tu maksudnya apa? Dia melakukan serangan secara 3 cara. Melalui laut, melalui udara, melalui darat. Apa tak? Okey? Okey, jadi hari ni saya pun nak kamu bahagikan kumpulan kepada 2, di mana kamu akan melakukan perbincangan tentang cara ataupun route. Apa maksud route? Laluan Jepun cuba untuk menawan tanah itu. Okey, kumpulan di sebelah kanan saya akan melukis di hadapan laluan Semenanjung. Okey. Sebelah kiri saya akan melukis laluan Borneo. Itu Sabah dan Sarawak. Jadi cikgu bagi masa 5 minit untuk lantik seorang ketua dan seorang lagi berada di hadapan untuk lukis laluan dia nanti. Boleh mula berbincang sekarang. Boleh lukis dulu dalam kertas A4 sebagai draft. Alright, mula dalam masa 3, 2, 1, go! Okay, boleh pusingkan meja. Tulis nama ahli kumpulan dulu kan. Tulis nama ahli kumpulan dulu. Boleh letak nama ahli kumpulan. Apa nama ahli kumpulan kamu? Tulis nama kumpulan, nama kumpulan. Nama kumpulan ahli kumpulan. Amin Sabra. Dia punya root. Jangan lupa yang paling penting tarikh. Baru awak kena cerita, bukan sekadar lukis. Cerita tarikh yang utama dia sampai. Berapa hari bulan di Borneo? Berapa hari bulan di Semenanjung? Mana negara sini? Okay, jangan lupa tarikh. Tarikh untuk menunjukkan kronologi. Macam mana? Tarikh. Tempat tu awak sebut pun tak apa kalau tak lepas nak tulis.
Okey, jadi hari ini kita dengar daripada kumpulan Borneo ke Semenanjung. Semenanjung, tentang laluan yang diambil oleh tentera Jepun untuk menduduki tanah Melayu. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kami akan menerangkan berkaitan dengan laluan yang dilalui oleh Jepun dalam untuk menguasai tanah Melayu. Okey, pada 8 Disember 1941, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru Kelantan. Kemudian mereka mara ke negeri-negeri pantai timur dengan mengikuti jalan darat. Mana Kelantan? Kelantan di sini. Oh, yang atas Saudi itu tak nampak. Yang ni. Ada punya dia. Itu lain ni. Thailand tu. Okey, dapat teruskan. Okey, kemudian mereka menghala ke arah negeri yang berada di utara, iaitu Kedah pada 12 Disember 1941. Kemudian mereka mara ke Alor pada 13 Disember 1941 dan Pulau Pinang pada 17 Disember 1941. Semasa di pantai timur, kapal Rivers dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat kemerdekaan Jepun, namun telah pun ditenggelamkan oleh tentera Jepun di perairan Kuantan. Kemudian mereka mara ke Mersing dan seterusnya ke Singapura pada 28 Januari 1942 dan juga ke Singapura pada 15 Februari 1942. Kemudian kemudian tentera Jepun yang mengikuti laluan pantai barat, mereka terus ke negeri Perak, kemudian ke Kuala Lumpur, dan akhir sekali di Singapura. Okay, sekian. Okey, beri tepukan. Faham tentang pergerakan tentera Jepun? Okey, kita jemput pula kawan kita untuk Borneo. Siapa Borneo? Ni Mamai dan Mami. Ini Mamai style. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menerangkan cara Jepun datang ke Borneo untuk menjajah tanah kawasan di Sabah dan Sarawak. Pada tahun 1941, tentera Jepun
Berlepas dari Teluk Samrang, Vietnam, dan mendarat di Medan, Sarawak. Dia dibagi pada dua kumpulan. Satu kumpulan dia menuju ke Kuching dan satu lagi kumpulan dia menuju ke Labuan. Tentera Jepun tiba di Kuching pada tahun 24 Disember 1941, manakala mereka tiba di Labuan pada tarikh 1 Januari 1942. So seterusnya selepas Jepun darat di Kuching, destinasi seterusnya ialah Cebu pada 27 Disember 1941, dan kumpulan kedua dalam Labuan pergi ke Deselten dan Beaufort. Deselten pada 9 Januari 1942 dan Beaufort pada 5 Januari 1942. Akhirnya Jepun tempat terakhir kumpulan kedua disandarkan pada 19 Januari 1942. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Jadi ini merupakan kronologi ataupun cara Jepun cuba untuk meneliti di Malaysia lah. Okey. Di peta hadapan terdapat peta Semenanjung ke Borneo? Semenanjung. Jadi tentera Jepun mendarat di Kota Baru Kelantan, kemudian mara ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Okey, pada 8 Disember 1941, ini tarikh pertama, hari pertama Jepun datang ke Malaysia. 8 Disember 1941, dia turun dekat Kelantan. Okey. Jadi Kelantan ni jalan air tu, jalan darat ke jalan udara? Darat. Jalan darat lah. Okey. Dia turun ke selatan. Selatan dekat bawah. Okey. Sebab kat bawah ni ada apa? Okey. Seterusnya, kapal Repulse dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat kemarahan Jepun, tetapi ditenggelamkan oleh tentera Jepun di perairan Kuantan. Jadi Prince of Wales ni agak-agak kapal Jepun tu kapal siapa? British. Kapal British. Okey, ini yang bagi di mana Jepun cuba ataupun antara gerak langkah utama lah untuk memutuskan ataupun merosakkan tentera British. Tetapi Jepun bukannya berdarat. Tetapi Jepun bukan sekadar mendarat di Kelantan. Dia juga cuba untuk memasuki belah utara. Belah mana ni? Utara, selatan, timur, barat. Barat apa ni? Ni barat daya, ni barat apa? Barat laut. Okey, di barat laut Semenanjung Malaysia, iaitu ada juga tentera Jepun mendarat di Thailand, memasuki Kedah, berpecah kepada dua pasukan untuk mara ke selatan. Sama juga. Kalau kamu tengok dia punya gambar rajah ni, dia cuba untuk turun ke bawah. Jadi kejadian ni adakah berlaku pada hari yang sama? Okey. Dia turun di Thailand hari yang sama, tapi dia berpecah dan tiba di Jitra pada 12 Disember 1941. Jadi jangan kamu balik boleh baca kat depan ni. Semua itu agak-agak dia buat apa itu jalan darat. Dia pergi jumpa siapa? Adakah dia terus serang British? Dia pergi kat mana dulu? Tanah Melayu ada siapa? Raja. Adakah dia terus berjumpa Sultan? Ejen. Dia jumpa orang kampung dulu. Okey. Situ dia mulakan propaganda. Okey. Jadi apa persamaan yang awak lihat daripada pergerakan tentera Jepun? Dia pecah dua. Betul tak? Nampak di situ bagaimana Jepun
menjana strategi di mana dia tidak berharap pada plan A saja. Yang ada plan A, plan B, plan C. Okey? Dia akan cuba benda tu berlaku dalam masa yang serentak. Jadi apa agak-agak pengajaran ataupun jadi apa kesan daripada penjajahan Jepun ke tanah Melayu? Apa kesan penjajahan Jepun kepada orang Melayu? Mula-mula memang kita dengar kan propaganda, janji manis, tapi lah selepas diperdaya oleh kata-kata tu, apa yang berlaku kepada rakyat Melayu? Merana. Contohnya apa? Dibunuh. Lagi? Disiksa. Diperas ugut. Dianiaya. Dinodai. Jadi antara filem, okay, filem yang awak boleh tengok untuk melihat tentang pergerakan antara tentera Jepun adalah cerita Lieutenant Adnan. Bukit Kepong bukan. Bukit Kepong komunis. Jangan confuse. Komunis dengan Jepun ni berbeza. Nanti kita akan sentuh bab komunis. Okay? Sebagai permulaan agak-agak Jepun suka tak dengan orang Cina? Racist. Ada sebab kenapa Jepun anti-Cina. Tapi itu awak akan belajar pada bab akan datang lah. Ada sebab mengapa dia racist ataupun ada sebab mengapa dia anti dengan golongan Cina. Okey, menyebabkan kematian ataupun pembunuhan orang Cina beramai-ramai. Tapi itu bab seterusnya. Jadi secara kesimpulan yang kita boleh dapat daripada peristiwa pendudukan Jepun ni, dia melakukan serangan tu secara strategik. Dia tak menggunakan kekerasan sepenuhnya pada permulaan. Jadi itu adalah antara nilai yang kita boleh ambil. Okey, buka buku aktiviti muka surat 89. Di sini lakukan latihan dan cikgu akan ataupun kita akan bincangkan pada kelas seterusnya. Jadi setakat itu saja kuliah kita hari ini. Saya akhiri pembelajaran dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.